Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid Qaryah Kampung Sawah Sunggala, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan keafiatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada hari ini dan saat ini. Sama-sama kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus kita beristiqamah mengimarahkan rumah Allah di tempat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan ini. Hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid yang mulia ini beroleh gandaan pahala, di samping ganjaran berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Kita pada malam ni akan berada pada perkara nasihat yang ke-6 yang menyatakan tentang ilmu dan maksiat. Diriwayatkan bahawa sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih." Yang bermaksud, barang siapa menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari, dan barang siapa mencari maksiat, maka nerakalah yang dia cari. Maknanya, siapa saja yang sibuk dalam urusan untuk menuntut ilmu ataupun mencari ilmu yang bermanfaat, iaitu pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang mesti diketahui oleh seorang mukallaf, maka pada hakikatnya dia sebenarnya sedang mencari syurga Allah dan sedang mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beroleh redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima kita, walaupun kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa, banyak cacat celanya, tapi semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan Allah redha. Allah redha dengan kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam diri kita. Seumpama kita redha kepada anak-anak, kita redha kepada isteri, artinya kita redha segala kelemahan, kekurangan yang ada pada diri anak, yang ada pada diri isteri.
Jadi apabila kita memperolehi redha, maka kita tak bimbang lagi. Walaupun kita sebelum ini banyak melakukan dosa, kesalahan, maksiat, disebabkan redha Allah, rahmat Allah, maka kita akan beroleh syurga. Apatah lagi kita pada malam ini mencari laluan-laluan untuk membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi, itu antara hadis yang menceritakan tentang kelebihan bagi siapa sahaja yang melalui jalan di atas muka bumi ini semata-mata untuk cari dan tuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan laluan baginya ataupun jalan baginya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita pada malam ni kerana kita tergolong dalam golongan ini, iaitu golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tuntut ilmu, tambah ilmu, tingkat pengetahuan dan kefahaman kita tentang urusan-urusan agama, yang semuanya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana agama ni merupakan nasihat. Agama ni bimbing kita ke jalan yang benar. Sebagai manusia yang lemah, maka kita banyak salah silap. Kadang-kadang kita tergelincir, kita jatuh, bangun balik. Jadi begitulah, disebabkan oleh agama yang sifatnya membimbing, memberi nasihat, maka kita terpandu dengan nasihat-nasihat agama. Sebaliknya, siapa yang ingin melakukan maksiat, maka pada hakikatnya sebenarnya dia menuju neraka Allah. Tentunya dia akan beroleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada kita ni teringin untuk melakukan dosa dan maksiat. Bila mana kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dengan majlis-majlis ilmu, kita jarang dengar tazkirah, kita jarang dengar kuliah-kuliah yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan kita adalah syaitan. Syaitan ni kerja dia membisikkan manusia untuk melakukan kejahatan. Bila syaitan duduk dalam diri, maka kita pada waktu itu akan terasa teringin nak melakukan dosa, teringin melakukan maksiat. Cuma liciknya syaitan ni, kadang-kadang yang maksiat tu nampak macam baik, tak nampak yang dosa tu dosa, tak nampak yang salah itu salah. Jadi itulah pintar, licik syaitan ni, hinggakan dia boleh menipu kita. Menipu kita kadang-kadang menipu dengan taat. Kita buat baik, sangka elok dah, nampak zahir okey, tapi sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu ketaatan, mungkin bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain daripada Allah. Kerana nak bangga, kerana nak kedudukan, kerana nak riak, kerana bagai-bagai kerananya yang bukan kerana Allah, maka itu juga antara salah satu punca kita akan beroleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita kena sentiasa berdoa agar kita dipelihara hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sering kita baca agar Allah tak bolak-balikkan hati kita setelah mana Allah telah tempatkan kita, dudukkan kita di tempat yang dah betul lah, setelah mana Allah bagi hidayah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengurnia. Kita mohon agar Allah bimbing kita ke jalan yang benar, bagi kekuatan kita untuk buat taat, minta tolong dengan Allah agar kita ni diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kerana itulah yang dinilai oleh Allah, itulah yang menjadi saham akhirat apabila kita mati nanti. Dan sesungguhnya kita yang hadir dalam majlis ilmu, walaupun ia tak mampu menghafaz dan tak mampu untuk memahami ilmu tersebut dengan sempurna, nescaya Allah akan mengasihinya dan menganugerahkan kepadanya 7 macam kelebihan, disebabkan dia ni tadi ingin nak tuntut ilmu, faham tak tahu lagi, tapi duduk usaha. Kalau tak usaha tak dapat, kena cari sebab musabab untuk
berilmu kena menuntut ilmu. Sebab musabab untuk boleh kita faham, kena duduk dulu dalam majlis ilmu. Di situ Allah akan anugerahkan kefahaman, kalau dia nak, kalau dia izinkan, mudah-mudahan. Jadi orang yang mungkin tak dapat kesempurnaan kefahaman seperti yang dia kehendaki, dia juga boleh berbagai-bagai kelebihan. Antaranya dia memperolehi keutamaan sebagai penuntut ilmu. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi. Allah permudahkan laluan ke syurganya, dan terhindar dan dijaga dari sebarang dosa dan silap selagi mana dia duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, terpeliharalah kita dalam tempoh sejam ataupun dalam tempoh tak sampai sejam, terpelihara kita daripada buat dosa. Kerana hidup ni dengan masa cukup bernilai. Kita dikira oleh Allah berdasarkan masa tempoh kita berada di muka dunia. Bayangkan pada hari ini banyak mana kerja yang mendatangkan pahala. Ada tak kerja-kerja yang mengundang dosa, yang beroleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini semua main dengan masa. Sebab itu masa cukup penting dan kita bersyukur kerana masa yang kita gunakan antara maghrib isyak pada malam ni untuk kita beriktikaf, untuk kita berada dalam majlis ilmu. Yang ada dalam majlis ilmu ni antara lainnya, kelebihan orang duduk dalam majlis ilmu didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup kita dengan doa kita, kita perlukan doa orang-orang soleh. Kita perlukan doa-doa ibu bapa kita. Kita perlukan doa daripada anak-anak yang soleh. Kita perlukan doa daripada para malaikat Allah yang mendoakan agar kita beroleh rahmat, beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Itu antaranya. Dan dia dapat cucuran rahmat dalam perjalanan dia untuk menuju ke majlis ilmu. Dapat berkat duduk di hadapan ataupun duduk bersama-sama dengan orang-orang yang berilmu. Di kalangan kita, ramai di kalangan kita orang-orang yang berilmu, berpengetahuan. Kita bersama-sama mereka, maka kita akan dapat tempias kebaikan untuk kita. Untung berkawan dengan orang baik, maka kita juga akan menjadi orang yang baik. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan tentang betapa kita diminta untuk bersama-sama orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang beriman itu sentiasa bermunajat, bermohon pagi petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat, kawan kita, kawan yang mendorong kita, yang membawa kita kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kawan yang bawa kita untuk terjun lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dapat berkat duduk bersama para ilmuwan. Ditulis berbagai kebaikan ataupun al-hasanat ke atas dirinya selagi mana dia dengar ilmu yang disampaikan dalam majlis tersebut. Bertali arus kebaikan-kebaikan dicatat oleh malaikat disebabkan kita duduk dalam majlis umpama ini. Malaikat letakkan sayap untuk melindungi penuntut-penuntut ilmu. Setiap langkah kakinya menjadi kafarah ataupun penebus dosa, dan akan menambah kebaikan dan menaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahawa Allah akan angkatkan darjat mereka yang diberikan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu ni, orang yang ada ilmu ni akan diberikan, ditingkatkan beberapa darjat oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang yang tidak ada ilmu. Kerana orang yang berilmu ni amalnya jadi sahih, amalnya jadi betul, amal jadi sempurna. Kerana segalanya bermula dengan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan sangat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nakkan dunia maka kena ilmu. Barang siapa yang nakkan keselamatan akhirat
dia juga perlukan ilmu. Dan siapa yang nakkan kedua-duanya, maka dia memerlukan ilmu. Jadi ilmu merupakan perkara penting dalam kehidupan kita, kerana dia merupakan antara ayat pertama yang disebut, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Iqra, yang berarti bacalah. Ini ada kaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau demikianlah ceritanya, halnya adalah suatu yang lebih mulia daripada, adakah ada satu yang lebih mulia daripada ilmu? Dan sudah pasti tak ada yang lebih mulia dan mempunyai kelebihan yang luar biasa yang mengatasi penuntut ilmu dan juga pengamal ilmu pengetahuan. Jadi bila ada ilmu, tentunya untuk diamalkan. Ilmu bukan untuk disimpan. Ilmu tu tujuannya untuk dipraktikkan, untuk diamalkan. Ilmu yang tak amal umpama pokok yang tak buah. Pokok tak buah ni, jawapan dia tebang. Baik, seterusnya yang ketujuh. Nasihat yang ketujuh, ciri-ciri orang mulia dan orang bijaksana. Ini diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Dia merupakan Abu Zakaria Yahya ibnu Mu'adh Ar-Razi. Jadi ini semua tokoh-tokoh ulama sufi, mereka yang dekat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ada pengalaman-pengalaman dalam beramal. Walaupun kata-kata mereka ni bukan hujah, sebab dia bukan hadis, tapi ia melalui pengalaman-pengalaman amalan dalam tempoh masa yang lama. Jadi menyebabkan kata-kata mereka itu menjadi kata-kata hikmah, kata-kata ahli hikam lagi. Dia kata ma'asallaha karimun wala athara dunya 'ala al-akhirati hakim. Maknanya orang mulia, orang yang mulia, dia tak berani buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asallaha karim. Orang yang baik-baik ni, dia tak berani untuk melakukan maksiat. Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Takutkan dalam arti kita takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut neraka Allah Subhanahu wa taala, takut hari pembalasan. Ini merupakan perkara iman. Perkara iman ni bagi orang yang beriman ialah sumber motivasi yang terbesar dan terunggul. Kita jadi baik ni bukan sebab orang. Kita jadi baik ni sebab asas kepercayaan kita itu adanya hari akhirat, adanya syurga neraka, adanya dosa pahala. Jadi itu yang mendorong kita untuk kita jadi baik. Bukan peraturan, bukan undang-undang, tetapi iman. Beriman dengan perukunan 6 tu yang terkandung di dalamnya, percaya kepada hari kiamat. Jadi orang yang mulia, orang yang baik ni, dia tak berani buat maksiat, takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia, mengatasi kepentingan akhirat. Ni orang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak akan pentingkan dunia, mengatasi kepentingan akhirat. Dia nampak akhirat tu dulu. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Cari dulu kebaikan-kebaikan untuk akhirat. Cari perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada akhirat kamu. Jangan lupa nasib kamu di dunia. Bukan cari dunia, lupakan akhirat, tetapi cari akhirat dulu. Tapi jangan tinggalkan dunia. Ada habuan kamu di dunia. Dunia ni penting lah. Dunia ni penting, sebab amalan di dunia ni nak menentukan kita beroleh syurga. Ni medan kita, medan beramal, medan bercucuk tanam. Hasilnya akan kita pungut, akan kita perolehi apabila berada di alam yang satu lagi, alam akhirat. Ini alam
untuk kita cari saham akhirat, mengikut petunjuk Al-Quran, mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Quran cerita benda-benda yang baik, suruh kita jadi orang baik. Dan bukan setakat itu, bahkan ajak orang buat baik agar dunia ni jadi aman, sentosa, sejahtera, dan balasannya nanti di hari akhirat nanti. Itu merupakan peranan kita di dunia. Ulang balik, orang yang mulia ialah orang yang baik perbuatannya, yang memuliakan dirinya dengan cara dia tingkatkan takwa dan sentiasa berwaspada dalam menghadapi maksiat, yakni jangan sampai dia terheret ke lembah menyebabkan dia melakukan maksiat. Sedangkan orang yang bijaksana adalah orang yang tak mendahulukan perkara dunia dan lebih mengutamakannya ke atas hal ehwal akhirat. Dalam masa yang sama, dia juga tahan nafsu dia dari perbuatan-perbuatan yang menyanggahi dengan petunjuk akal yang sihat. Sebab itulah kita sebut tadi, dia agama ni nasihat. Agama ni nasihat kita untuk buat baik. Jangan buat benda-benda yang buruk. Dan seterusnya, nasihat yang ke-8 dalam buku Nasaihul Ibad ini menceritakan tentang taqwa dan hakikat dunia. Ini diriwayatkan oleh Al-A'mashi. Al-A'mashi ini ia juga merupakan seorang tokoh tasawuf, ahli ibadah. Ni boleh tengok nanti dia punya siapa dia, orang dia Sulaiman bin Mihran. Dia kata, man kana ra'su malihi taqwa kallatil al-sunu an wasfi rabhid dini, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dini. Cantik kata-kata ni, kata-kata hikmah, kata-kata orang yang disebut sebagai ahli ibadah. Maknanya barang siapa yang ra'sul mal, maknanya ialah modal. Barang siapa yang modal pokoknya takwa. Modal kita ni takwa, maka lidah-lidah menjadi kelu untuk menyifati ataupun membayangkan keuntungan agamanya. Kalau modal kita ni takwa, keuntungan kita akan datang ni tak dapat kita nak sifatkan betapa banyaknya untung, sebab modal takwa. Dan barang siapa yang modal pokoknya dunia, maka lidah dia tak mampu untuk menghitung, mengira, menjumlah kerugian agamanya. Jadi betapa di sini menunjukkan bahawa takwa ni akan bawa kepada kebaikan, untung. Sebaliknya harta penting, tetapi dengan modal harta itu dia mudah kita terumbang ambing kalau tak kena gayanya, kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada iman, kalau kita tidak ada sifat takwa, maka harta akan menyebabkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak dinafikan bahawa harta penting, kerana kalau tak ada harta, bagaimana kita nak berzakat? Tak ada harta, bagaimana kita nak berinfak? Tak ada harta, bagaimana kita nak menunaikan umrah haji? Tak ada harta, bagaimana kita nak memberi nafkah anak isteri? Semua benda dengan harta.
Semua benda dengan duit sekarang ni, tapi dalam masa yang sama kena ingat bahawa duit, harta merupakan perkara yang akan menggelincirkan kaki kita hingga kita terjumus melakukan maksiat dosa, masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Kamu ni akan dilalaikan, kamu akan dilupakan, kamu akan dialpakan dengan at-takatsur. Satu sifat yang nak banyak. Katsir ni banyak, at-takatsur nak banyak. Artinya tak cukup dengan apa yang ada. Itu sifat manusia. Sifat yang ada pada kita ni memang tak akan cukup, tak akan puas, ya, tidak akan puas. Walaupun kita dah tak larat dah, tetapi keinginan kita tu tinggi, taste kita tu tinggi. Cuma tinggal lagi jasmani ni tak mampu dah, tak larat dah. Kalau ikut nak makan ni macam-macam nak makan, tapi tak boleh nak ambil semua. Jasmani dah tak mampu untuk makan banyak, sebab nak makan banyak penyakit datang, tak mampu. Tapi hati tenang. Tu orang kata jasmaninya tua, tetapi nafsunya muda. Nafsu muda. Kita tua, tetapi keinginan kita sentiasa muda. Cuma tinggal lagi bagi orang-orang bijak, dia kadar ke diri. Tua dah, tak daya dah. Memang keinginan tu tinggi, tapi kena sabar. Sebab masa yang layan kehendak nafsu ni dah habis dah. Dah sampai tahap ni, kena banyak korban. Kena banyak korban masa untuk agama, banyak berkorban perasaan untuk orang lain. Korban perasaan untuk kebahagiaan orang lain. Itulah tuan-tuan sekalian, betapa orang-orang yang mencari harta ini dalam surah At-Takatsur menyatakan mereka nanti akan rugilah. Alhaakumut takatsur, kamu akan dilalaikan dengan sifat tak cukup dengan apa yang ada. Hatta zurtumul maqabir, hinggalah kamu dijemput untuk ziarah lubang kubur. Mati lah. Dalam keadaan kamu lalai tadi dengan harta. Kalla sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Ini amaran Allah. Amaran Allah dengan nikmat harta, yang merupakan ujian besar bagi manusia. Semua orang suka harta, tak ada orang tak suka harta. Kalau ada yang tak suka tu memang tak tahu nak kata. Tak ada, semua orang suka. Itu naluri manusia. Tetapi itu bukan matlamat. Itu bukan matlamat. Matlamatnya kita nak gunakan harta itu untuk akhirat. Gunakan harta untuk akhirat. Jadi itulah yang payah tu. Nak gunakan harta untuk akhirat, itulah yang payah. Kalau kita nak hitung, kalau kita nak fikir tentang harta kita, berapa banyak yang agak-agak boleh jadi saham akhirat. Berapa banyak yang menguntungkan kita di hari akhirat nanti dengan harta kita itu. Tak banyak. Sedekah dekat masjid berapa sangat, kan? Zakat, kok zakat, sedekah banyak mana. Jadi itulah yang kita kena fikir-fikirkan, kerana itulah sifat dunia yang menipu kita, harta yang menipu kita. Orang yang teguh, orang yang berpegang teguh pada prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi sebarang perbuatan derhaka dan juga segala perbuatan berasaskan panduan syariat, maka akan memperolehi kebajikan yang tidak terhingga banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, ayat Quran. Carilah bekalan, wa tazawwadu, carilah bekalan, carilah modal. Fa inna khairuz zadit taqwa,
sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada takwa, maka takwa itu akan membawa seluruh aset kita yang ada di bumi ini ke jalan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bawa kita, yang pandu kita. Okey, yang ni bawa dia ke sini, yang ni bawa dia ke sini. Sebab itulah kata-kata tadi menggambarkan bahawa kalau siapa modalnya takwa, maka tak terbayang, tak tersifat di lidah untuk membayangkan betapa banyak keuntungan dia, keuntungan agamanya. Sebaliknya, siapa yang modal harta semata-mata, modal harta dunia semata-mata, maka akan kelu lidah untuk bayangkan betapa ruginya dia dalam urusan agamanya. Sedangkan, sambung balik tadi ya, sedangkan orang yang bercanggah dengan sebarang hukum yang berselisih dengan syariat, maka akan memperolehi kerugian yang banyak sehingga sukar untuk mengira bilangan dosa dan kesalahannya. Ini semua adalah kupasan, penerangan, tafsiran kepada kata-kata ahli ibadah tadi. Baik, tuan-tuan sekalian serta perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, untuk nasihat yang ke-9, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Lianna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibir wa zalata sayyidina Adam kana asluha minasy syahwati. Maknanya setiap maksiat yang timbul daripada syahwat masih dapat diharapkan keampunannya. Setiap maksiat yang berpunca, yang dicetuskan daripada hawa nafsu ini, boleh lagi diharap untuk dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap kederhakaan yang timbul, yang tercetus dari sikap sombong, tidak diharapkan keampunannya. Kerana kederhakaan iblis itu berpunca dari kesombongan. Sedangkan kesalahan Adam alaihi salam puncanya daripada syahwat. Beza buat dosa kerana syahwat, keinginan melampau, terlanjur melakukan dosa, berbanding dengan buat dosa kerana bongkak, sombong, takabur. Sebab itulah kategori kufur ni bagai-bagai. Ada dinamakan sebagai kufur jahli, kekufuran disebabkan oleh kejahilan, tak boleh lagi tahan lagi. Ada kufur dinamakan sebagai kufur juhdi, kekufuran disebabkan oleh kebongkakan dan kesombongan. Ini dikaitan dengan kata-kata Sufyan Ats-Tsauri tadi. Kekufuran disebabkan oleh kesombongan, dosa disebabkan oleh kebongkakan dan kesombongan. Bukan tak tahu dosa, tahu, tapi sebab bongkak, sebab sombong, sebab takabur, melakukan dosa dengan penuh takabur. Jadi ini payah untuk diharapkan keampunannya. Dia macam iblis, tak diampunkan, bahkan bersumpah dengan Allah untuk menyesatkan anak Adam. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini adalah guru kepada Imam Malik. Makna kata-kata yang disebutkan tadi ialah setiap maksiat yang timbul dari keinginan nafsu, iaitu keinginan untuk berbuat sesuatu, maka masih ada harapan untuk dosa itu diampunkan oleh Allah. Sebaliknya, setiap maksiat yang timbul kerana dorongan sesuatu kesombongan, maka tak ada harapan untuk diampuni.
Ini kerana maksiat yang dilakukan dari kesombongan ini, dia asalnya daripada iblis. Yang mana iblis ni dianggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam AS. Sedangkan kesalahan, kesilapan junjungan Nabi Adam AS berasal daripada keinginan nafsu dia, iaitu keinginan baginda AS untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ibaratnya ghairil maghdub. Al-maghdub ni iaitu golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan golongan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah ni orang-orang kafir, orang-orang sesat, Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahud, ni dia asas kepada kekufurannya adalah kebongkakan, kesombongan. Dia bukan tak cerdik, tapi disebabkan kebongkakan dan kesombongan, tak mau terima kebenaran. Tak mau terima kebenaran walaupun hati kecilnya kata benar, tapi tak. Sebab bongkak tadi, takabur tadi, tak mau. Nak tahu takabur tak takabur, sombong tak sombong, syaitan ni yang berasal kekufuran disebabkan oleh kebongkakan, kesombongan tadi. Tengok orang kena rasuk ataupun histeria. Dia kan dia cakap orang takabur, akulah ini, cakap besar. Itulah dapat dibuktikan, dapat kita lihat, dapat kita saksikan sombongnya syaitan bila mana kita melihat bagaimana bercakapnya orang yang sedang dirasuk syaitan. Itulah cara cakap orang yang sombong, bongkak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman. Ini terlihat bagaimana iblis enggan untuk laksana perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dirakamkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang bermaksud Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekat kamu daripada sujud ketika aku perintahkan? Iblis jawab, aku lebih baik daripada Adam. Aku ni lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan aku daripada api, sedangkan engkau jadikan Adam daripada tanah. Api dengan tanah jauh hebat. Bongkak, sombong ni kenyataan dakwaan iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lanjut itu ekoran daripada kesombongan, kebongkakan yang melahirkan sikap berani untuk menentang titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang bererti iblis telah derhaka kepada Tuhannya. Lahirlah sifat busuk hati, sifat dengki, sifat khianat untuk memusnahkan seluruh kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 16 dan 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis kata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan ambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Syaitan janji dengan Allah untuk sesatkan anak Adam. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan, dari belakang, dari kiri dan kanan mereka. Kiri, kanan, depan, belakang, keliling syaitan datang untuk menghasut kita, supaya kita jauh daripada kebenaran, ikut dia. Sesungguhnya kerana iblis telah dilaknat
Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh penentangan dia kepada Tuhan dengan pengusiran dan penghalauan diri dia dari syurga, maka lahirlah perasaan hasad kepada Adam yang masih tetap duduk dalam syurga. Kerana itu dia minta kebenaran Allah untuk menyesatkan dan menyusahkan, memusnahkan anak cucu Adam alaihissalam. Jadi kita ni musuh kita yang nyata, yang kekal adalah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh kamu yang terang, musuh kamu yang nyata. Cuma tinggal lagi syaitan yang tak nampak tu ialah ini kadang-kadang syaitan yang daripada kalangan manusia, yang bertopengkan manusia, yang ajak kita buat jahat, itu syaitan jenis manusia. Jadi mudah-mudahan kita ni tak tergolong dalam golongan syaitan yang bertopengkan manusia. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk diri saya khasnya dan juga untuk kita kongsikan bersama, supaya kita ni duduk dalam dunia selamat daripada kacau syaitan ataupun godaan syaitan. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita sentiasa menghadiri, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mendengar kuliah, berzikir, bersalat, baca Quran dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan itu, dengan amalan itu, Allah SWT akan pelihara kita, perisai kita daripada sebarang gangguan dan godaan syaitan. Sekarang ini untuk malam ni aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal huda wat tuqa ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.